Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita akan sambung topik semalam lah. Untuk hari ini, kriteria kejayaan adalah kamu dapat melukis unjuran oktogon pada satah mengufuk atau satah mencancang dengan betul. Kemudian menyusun huruf ikut arah pandangan kepada satah dengan betul. Setelah melukis unjuran oktogon tersebutlah. Sebelum melukis unjuran oktogon, apa yang kamu perlu buat? Terdapat 4 langkah yang kamu perlu ikuti. Pertama, kena kenal pasti jenis satah dan arah objek yang perlu diunjurkan. Kedua, lukis garis normal. Garis normal daripada semua bucu objek tersebut kepada satah. Pastikan garis normal tersebut lurus dan tegak agar panjang sisi unjuran sama seperti panjang sisi objek. Yang ketiga, sambungkan titik persilangan normal dengan satah untuk melukis bentuk unjuran ortogon. Keempat, itu langkah yang terakhir, lukis semula. Dah siap lukis unjuran tu, kamu kena lukis semula mengikut ukuran yang sebenar. Kemudian, jangan lupa labelkan semua bucu dan panjang sisi mengikut ukuran yang sebenar. Okey. Kita lihat contoh di muka surat 174. Okey, cikgu harap semua ada buku teks muka surat 174. Okey, lihat contoh 4 tersebut. Lihat rajah pada contoh tersebut. Okey. Terdapat 3 pandangan pada rajah tersebut, iaitu pandangan dari arah X, Y dan Z. Okey, di sini kita lihat dari pandangan Z. Okey, pandangan Z iaitu pandangan atas lah, dari atas. Okey, kenal pasti kedudukan satah dulu. Okey, satah yang hendak kamu unjurkan di sini adalah satah mengufuk. Okey, satah mengufuk. Okey, kita letak macam atas kertas lah. Okey, kemudian yang kedua, lukis garis normal daripada semua bucu objek. Ni yang hijau ni adalah garis normal. Daripada semua bucu objek. Ada berapa bucu kat sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, ada 12 bucu objek. Jadi kita lukiskan garis normal, dia ambil pembaris, letak segaris dengan bucu ni, garis tarik ke bawah. Pastikan straight lah, mesti 90 darjah. Jadi daripada garis normal ni dengan garis yang akan kamu cantumkan tu mesti 90 darjah, maksudnya garis lurus. Okey. Kemudian yang ketiga, sambungkan titik persilangan. Okey, sambung titik. Sambung semua ni. Okey, siap sambung. Okey, kemudian dah siap sambung, akan ada dapat satu bentuk kan. Okey, kemudian kita terjemahkan bentuk ni tadi. Okey, lukis lebih cantik lah seperti ini. Okey, kemudian kamu perlu lukis dengan ukuran yang sebenar. Okey, kalau lihat dekat sini, okey, kita labelkan E stroke D. Okey, iaitu E ni adalah pandangan dari atas yang kita nampak. Okey, D. Tengok kedudukan D kat sini. D adalah di bawah. Kalau ni ada satu blok, D tu maksudnya tapak dia lah. Okey, D, A, B, C. Ini adalah tapak. Jadi ini A, B, C, D ni dia terletak di belakang. Okey, tengok sini ya. Yang depan yang ni, E, H, F, G. Sebab tu kita tulis yang nampak dari atas dulu. E, okay, H, I. Ni I. Okay, J, slash C. C belakang. Walaupun kalau kamu tengok kat sini, kedudukan dia condong kan. Tapi kita nampak dari pandangan atas, kita nampak dia bentuk segi empat je. Okey, kemudian kita lukis dia dengan ukuran yang sebenar. Tengok ukuran betul-betul lah. F ke G, E ke H 3 cm. So sini 3 cm.
untuk dapatkan ukuran 1 cm ni, iaitu ukuran ni. Yang ni kamu perlu kira guna formula teorem Pythagoras. Okey. Ni 2 cm. 2 cm, label 2 cm. Okey, kita label dari pandangan atas. Jadi 6 ni tak perlulah sebab kita label dari pandangan atas. Kalau kamu total semua, dapat 6 balik kan? Okey, seterusnya. Okey, kita lihat daripada pandangan satah mencancang. Okey, cikgu tak ambil semua ya. Satah mencancang iaitu dari pandangan Y. Okey, pandangan Y. Dari pandangan depan lah. Satah mencancang ni adalah satah tegak. Contohnya kamu tengok TV. TV dekat dinding kan? Jadi kamu nampak TV tu bentuk segi 4 je kan? Okey. So, kita ikut 4 step tersebut. Okey, ada garis normal, bersudut tegak. Kemudian sambungkan semua garis tersebut. Kemudian terjemahkan semula lukisan kamu ni mengikut ukuran yang sebenar. Okey. Cikgu harap kamu nampak sikit lah nak buat macam mana. Okey, kemudian lihat contoh 5 dalam buku teks muka surat 176. Okey. Contoh 5 tersebut kamu baca daripada buku teks kamu lah. Muka surat 176 Soalan tersebut diberi satu objek berbentuk silinder yang terletak pada suatu satah mengufuk. Satah mengufuk tu contohnya macam kamu letak tin susu di atas lantai. Okey, satah mengufuk. Okey, diberi juga ukuran diameter A ke B adalah 4 cm, iaitu diameter bulatan. Kemudian tinggi A ke D, tinggi silinder tersebut adalah 6 cm. Itu ukuran sebenar dia. Okey, so pandangan daripada arah Z iaitu daripada arah atas. Jadi kita nampak bentuk bulat ni sajalah. Okey. Kemudian B, pandangan dari arah depan. Okey, depan kita tak akan nampak walaupun kalau kita pegang jasad tersebut ataupun objek tersebut, bendanya bentuk bulat kan, melengkung, permukaan melengkung. Tapi bila kita pandang dari pandangan mata kita, kita nampak bentuk yang garis melengkung ni. Kalau dari depan kita nampak satu garisan lurus sahaja. Okey, so bentuknya dapatlah bentuk segi 4. Okey, kita lihat contoh muka surat 177. Okey, 177 iaitu pandangan bagi satu piramid. Okey, semua tahu kan piramid kan? Bentuk piramid ada tapak 1 segi 4, kemudian ada bentuk segitiga. Ada 4 bentuk permukaan bentuk segitiga. Okey, ada 3 warna garisan yang membezakan nanti pandangan tersebut. Biru, hijau, merah. Okey, kita sama-sama tengok Pandangan pada satah mengufuk dilihat dari garis biru. Garis biru, ni garis biru. Okey, kalau kita tengok dari garis biru, maka yang kita nampak adalah bentuk segi apa ni? Kita nampak bentuk begini Oh, saya ingat membaris. Okey, kita akan nampak bentuk begini. Okey, kemudian pandangan pada satah mencancang dilihat dari garis merah. Kalau mencancang, okey, maksudnya kamu pandang dari depan. Dari mencancang dari garis merah, contohnya kita lihat daripada arah sini. Okey. Arah sini, jadi kamu akan nampak bahagian ini sajalah. Ni. Okey, jadi kita akan nampak bentuknya begini. Oh, sorry, bengkok. Okey, kemudian pandangan pada satah mencancang dilihat dari garis hijau. Garis hijau, sudut sini pula. Okey, dari garis hijau. Jadi, garis hijau sama juga pandangan dengan garis merah kan. Jadi, kita akan dapat bentuk begini juga. Okey, jadi cikgu harap dengan penerangan cikgu yang seberingkas ni dapat menambahkan pengetahuan kamu lah. Okey,
Seterusnya, cikgu ada share link video untuk menambah lagi pengetahuan kamu. Dan juga jangan lupa jawab soalan uji minda 7.1B daripada buku teks. Jawab dalam buku Mat 2. Okey. Itu saja. Sekian. Terima kasih.